Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 4 Mac 2021, anda bersama saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan perincian vaksin. Sarawak disenarai sebagai teratas di Malaysia dengan jumlah penerima vaksin teramai sejak program vaksinasi COVID-19 dilancarkan pada 26 Februari lepas. Seramai lebih 10,000 petugas barisan hadapan di Sarawak telah menerima suntikan vaksin. Sehingga 2 Mac 2021, jumlah yang diberi suntikan vaksin adalah sebanyak 10,801 bermula imunisasi mulai Mac 26. Maka kita dapat according to our jadual. Sementara itu, Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berpendapat berkemungkinan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa negeri lambat dalam proses vaksinasi. Tegasnya, berbeza dengan Kerajaan Sarawak yang kini berusaha untuk mendapatkan lebih banyak vaksin bagi memenuhi jumlah penduduk yang ramai di negeri ini. Mayor, there are two reasons for this. Number one, we have to know why other states are not doing as much as we have now. It could be that they refuse to be vaccinated. Okay, the frontliner, this is the frontliner. And number two could be their logistic. But if they say it's logistic, it does not make sense to me. Sarawak is even worse in terms of logistic compared to Penang. Yeah. But that's why we are worried now. Whether because of the acceptance of the vaccine among the frontliner is very low. That's why the rest of still wait and see type of attitude, you know. Limbang dan Lawas tidak terkecuali dalam menerima vaksin COVID-19 meski terletak jauh dari bandar besar. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, dua kawasan itu bakal menerima vaksin COVID-19 pada 6 dan 7 Mac ini. Itu beliau menyeru semua penduduk di dua kawasan itu mendaftar sebagai penerima vaksin berkenaan. Ia bertujuan bagi melindungi diri, keluarga, komuniti daripada virus COVID-19. Beliau menyeru orang ramai untuk tidak takut dan mendaftar sebagai penerima tanpa perlu merasa was-was. Pendaftaran katanya boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera dan secara manual iaitu menerusi ketua kaum dan ketua masyarakat masing-masing. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikuatkuasakan di Sarawak sejak 18 Januari lalu menyumbang kepada penurunan kes jenayah dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, sejak 1 Januari hingga 28 Februari, penurunan kes jenayah amat ketara dicatatkan sehingga mencapai 60% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, sejak 1 Januari hingga 28 Februari, penurunan kes jenayah amat ketara dicatatkan sehingga mencapai 60% berbanding tempoh sama tahun lalu. Katanya dalam tempoh Januari hingga Februari tahun lalu, sebanyak 1,766 kes jenayah dilaporkan. Bagaimanapun, dalam tempoh sama tahun ini, sebanyak 723 kes dilaporkan iaitu menurun sebanyak 1,043 kes. Daripada jumlah keseluruhan itu jelasnya, jenayah kekerasan menurun sebanyak 50% iaitu 96 kes berbanding 200 kes tahun lalu. Manakala jenayah harta benda menurun sebanyak 60% iaitu sebanyak 627 kes berbanding 1,966 kes tahun lalu. Kaitan dari segi di mana orang ramai oleh kerana kita masih dalam PKPB sekarang ni melibatkan orang ramai tidak dibenarkan menetap daerah ataupun menetap zon dan juga kawalan pergerakan ni mungkin memberi sedikit kesan kepada dia lah, kelakon jenayah, especially jenayah yang melibatkan harta benda lah.
Mengulas lanjut, ID berkata, Kuching menunjukkan penurunan sebanyak 63% iaitu 176 kes berbanding 477 kes tahun lalu, Miri 115 kes berbanding 327 kes sebelumnya, Padawan 110 kes berbanding 243 kes tahun lalu dan Sibu sebanyak 94 kes berbanding 230 kes tahun lalu. Bagaimanapun katanya, 3 daerah mencatatkan peningkatan iaitu Limbang 8 kes berbanding 6 kes tahun lalu, Seratok naik 18 kes berbanding 15 kes tahun lalu dan Julau naik 1 kes. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memohon Kerajaan Persekutuan memperketatkan lagi kawalan di sempadan dan pintu masuk ke Sarawak. Ia bagi mengekang pengedaran masuk dadah ke Sarawak. Kata beliau, kebanyakan kes yang berkaitan dadah diselundup masuk menggunakan perkhidmatan kurier. Pemeriksaan terhadap barang tersebut adalah tidak mudah kerana bungkusan yang diterima tidak dapat dibuka sebarangan. That is why I have always raised it up. Dalam mesyuarat di peringkat nasional pemadam, I've told them, we need to beef up the dock unit. Sarawak, personally, I see whether it is under K9 police ataupun custom. We have got less than 10 docks, if I'm not mistaken, less than 10 docks. We have got so many entry points. The airport Kuching, airport Bintulu, airport Miri, airport Sibu. We have got all the border, we have got all the port, parcel office. Tambahnya lagi, kerajaan negeri bersedia untuk menyediakan anjing pengesan, namun agensi untuk mengendalikannya juga diperlukan. Ia adalah bagi menjaga dan melatih anjing-anjing tersebut. Beliau juga memahami bahawa kos yang tinggi adalah diperlukan untuk tujuan tersebut. Namun bagi mengekang masalah penyalahgunaan dan pengedaran dadah di Sarawak, kerajaan masih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berkenaan. Sementara itu, Karim turut mencadangkan agar sebuah pusat pemulihan atau pusat rawatan CCRC bagi pesalah wanita yang terlibat penyalahgunaan dadah diwujudkan di Sarawak. Hal ini kerana sehingga kini pesalah wanita terlibat penyalahgunaan dadah perlu dihantar ke pusat pemulihan di Bachok, Kelantan. Sekiranya mereka menjalani pemulihan di Batu 6 Kuching, mereka terpaksa ditempatkan di premis yang sama dengan lelaki namun berlainan blok. Perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana bimbang akan keselamatan pesalah wanita terbabit. Personally, I see they should not even be in the same. Yeah, there must be a wanita punya CCRC, lelaki punya. CCRC ni tempat kalau ibu bapa melihat anak mereka terlibat dengan dadah, they send them over sendiri, or voluntary. Tapi the one that is ordered by the court, kalau sesiapa yang terlibat dengan dadah, wanita ke lelaki, kalau lelaki adalah kita ada tempat di sini. Untuk wanita, kalau mahkamah kata dia perlu dihantar ke pusat pemulihan, we don't have a pusat pemulihan untuk wanita. Perincian dalam Sarawak. Pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak masih tidak dibenarkan melainkan mendapat kebenaran dan permit daripada polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, ia akan terus dikuatkuasakan sehingga 15 Mac 2021. Apa yang sebenarnya adalah pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak masih tidak dibenarkan mengikut SOP yang telah dilulus pada 2 bulan dan kuat kuasa sehingga 15 Mac. Maka pergerakan di antara zon di negeri Sarawak memerlukan kebenaran dari PDRM. Sementara itu, Sarawak pada Rabu merekodkan 210 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Manakala sejumlah 139 kes baru positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak. Sibu mencatatkan kes tertinggi dengan 39 kes diikuti Kuching 29 kes.
Selain itu, Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk membuka semula kemasukan pekerja asing berkuat kuasa mulai 1 Mac 2021. Keputusan ini dibuat berdasarkan banyak permohonan daripada industri yang memerlukan pekerja asing. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugamas berdasarkan kelulusan ini, Jawatan Kuasa Lokalisasi Sarawak telah meluluskan seramai 27,000 permohonan pekerja asing merangkumi sektor pertanian, peladangan, pembinaan, pembuatan, perkhidmatan, pengangkutan, restoran, kuari dan pelombongan. Pengambilan pekerja asing ini tertakluk kepada garisan panduan SOP COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Pekerja asing yang nak masuk, dia mesti dapat saringan di negara mereka 3 hari belum lepas ke Sarawak. Apabila datang di Sarawak, the employer are responsible to pick them up from the point of entry and then bring them to a place of quarantine. Place of quarantine can be, kalau plantation, can be at the plantation. Kalau factory, can be a factory. Kalau construction site, can be at construction site. But the place of quarantine must be approved by Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Bagaimanapun jelas beliau, mana-mana majikan yang tidak mempunyai tempat kuarantin boleh menempatkan pekerja mereka di hotel selama 14 hari dan semua kos harus ditanggung oleh majikan. Sementara itu, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan pelaksanaan pelan kalibrasi semula pendatang asing tanpa izin yang akan bermula 15 Mac hingga 30 Jun ini. Seterusnya, saluran Wi-Fi sementara menerusi inisiatif Lembaga Multimedia Sarawak SMA yang bermula awal Februari lalu telah siap 50%. Inisiatif itu bakal memberi manfaat kepada 102 komuniti luar bandar yang sebelum ini mengalami masalah rangkaian internet. Menerusi kenyataan media pengurus besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak, 200 terminal aperture sangat kecil VSAT dijangka siap pada penghujung Mac 2021. Jelas beliau pengguna yang mempunyai Sarawak ID akan mendapat akses internet 1 GB percuma selama sebulan untuk perkhidmatan Wi-Fi tersebut. Projek saluran Wi-Fi sementara ini merangkumi pemasangan VSAT ke kawasan pedalaman sebagai penyelesaian interim untuk projek pembinaan 300 menara telekomunikasi pertama di seluruh negeri. Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, 102 komuniti luar bandar di sepanjang kawasan Lundu ke Subis dan Mukah ke Baram telah menikmati perkhidmatan jalur lebar satelit. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji kita di ringkas jam 12. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa nanti.